Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, mungkin ada di antara kita yang menonton video ini ataupun sebelum-sebelum ini, ada kita melihat komen gesaan terhadap Akmal Saleh untuk keluar daripada UMNO, keluar daripada kerajaan ataupun letak jawatan. Saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia, saya menghormati semua kepimpinan politik di Malaysia, tidak kira daripada UMNO kah, daripada PHDAP, daripada PN kah. Tapi saudara-saudara, saya menerima satu komen yang amat pedas. Komen ini berkata, Akmal, baik kau keluar saja daripada kerajaan. Zahid simpan lagi orang ini merosakkan seluruh gabungan kerajaan. Saya tidak pastilah katanya ini ataupun pandangan daripada viewers ataupun subscriber dalam channel ini yang berkata Akmal ini perlu keluar kerajaan. Zahid tidak perlu simpan pemimpin yang boleh merosakkan gabungan kerajaan ini. Saya pun tak pasti apa yang telah dilakukan Akmal Saleh sehingga ada gesaan sedemikian. Namun persoalan yang paling utama, setelah kita memang tahu personality Dr. Akmal Saleh yang lantang bercakap, mungkinkah setiap isu yang ditimbulkan oleh Akmal Saleh akan memberikan kebaikan kepada gabungan PHBN ataupun sebaliknya memberikan satu impak yang negatif? Nah, mungkin ada di kalangan viewers ataupun subscriber dalam channel ini berpandangan bahwa komen ini sangat benar. Berkata Akmal baik keluar kerajaan. Zahid simpan lagi orang ini merosakkan seluruh gabungan kerajaan. Tapi dalam masa yang sama tidak boleh dinafikan, pasti ada yang menyokong setiap tindakan-tindakan Dr. Akmal Saleh. Nah, saya pun tidak tahu kalau ada sebab yang membolehkan Dr. Akmal Saleh ini dipecat ataupun hilang kelayakan sebagai pemimpin UMNO ataupun di dalam kerajaan. Nah, semua ini hanya menjadi persoalan dan hanya menjadi pertanyaan. Tapi bagi saya komen ini pasti satu perkara yang menggemparkan kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, khususnya Dr. Akmal Saleh. Tapi kalau setakat komen begini, saya rasa Dr. Akmal Saleh takkan goyang lah. Jadi saudara-saudara yang menonton video ini, apa komen Anda berkaitan dengan komen ini? Silakan komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kita pernah mendengar berkaitan dengan rombakan kabinet, mungkin juga kita pernah dengar keluhan-keluhan daripada netizen. Lebih-lebih lagi di media sosial, di Facebook, di YouTube, di TikTok, mungkin ada yang berkata, pecat menteri ini, tukar menteri ini, dan sebagainya. Mungkin itu adalah suara-suara daripada netizen. Namun, semuanya ini bukan semudah yang dibayangkan. Bukan kita lihat menteri itu tidak bekerja terus boleh dipecat. Semua ini ada penilaian daripada pihak-pihak berwajib daripada kepimpinan kerajaan. Jadi saudara-saudara, ada satu persoalan. Rombakan kabinet pada bulan Desember kerana apa? Artikel daripada Harapan Daily bertarikh 23 April. Saya tertanya-tanya, adakah Anwar Ibrahim akan membuat rombakan semula? Kekosongan portfolio Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri yang kini dipegang oleh Tengku Zafrul dalam bulan Desember dilihat sebagai alasan yang akan membolehkan PM Anwar melaksanakan rombakan kabinet pada bulan Desember. Fellow Kanan Nusantara Academy for Strategic Research Azmi Hasan berkata, kuota untuk jawatan ini wajar kekal dengan UMNO untuk mengekalkan keharmonian di dalam kerajaan perpaduan. Justru itu, Azmi percaya MP Titi Wangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani ialah calon paling sesuai untuk menggantikan Zafrul. Makna kata Zafrul mungkin
diarah oleh pihak ini supaya berundur diri. Nah, sebelum ini pun kita sudah menerima cerita ataupun menerima persoalan. Adakah Teguh Zafrul boleh menyertai PKR selepas ini? Adakah kalau jawatan beliau, tempo beliau sebagai Menteri MITI tidak diteruskan, beliau akan bertindak keluar daripada UMNO ataupun fokus kepada benda yang lain. Benda yang lain contohnya, beliau juga Tengku Zafrul disebut-sebut untuk menjadi Presiden BAM kalau saya tak silap. Nah, berbalik kepada jawatan Menteri MITI dan berbalik kepada perombakan kabinet pada bulan Desember, adakah sebenarnya bukan saja Tengku Zafrul yang patut digugurkan ataupun selepas beliau tamat temponya sebagai menteri, beliau akan digantikan, ataupun mungkin ada platform-platform kementerian yang lain juga akan digantikan. Sebelum ini pun kita pernah dengar menggesa Anwar untuk melepaskan jawatan Menteri Keuangan. Ada juga berkata tidak mahu Mat Sabu jadi Menteri Pertanian dan sebagainya. Jadi beberapa nama menteri yang disebut. Tapi sebenarnya kita nantikan saja. Kita nantikan adakah ada menteri yang bakal digugurkan, ataupun persoalan paling utama adalah adakah perombakan kabinet akan dilakukan pada bulan Desember ini. Menurut Anda, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati semua. Seperti yang kita tahu, kejutan selepas pilihan raya umum ke-15 yang lepas, di mana Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akhirnya bergabung membentuk kerajaan. Namun sehingga hari ini masih ramai yang tertanya-tanya berkaitan dengan kerjasama di antara PHBN ataupun kita boleh sebut UMNO dan DAP. Adakah terdapat sebenarnya isu dalaman yang ramai tidak tahu? Nah, itu hanya pertanyaan. Saya melihat dalam satu artikel menurut Dr. Ashraf Wasdi Dusuki, di dalam kenyataan ini bertajuk dengan 148 kerusi DUN pun, maafkan saya, dengan 148 kerusi pun DAP tidak boleh pindah hak Melayu Islam. Pindaan perlembagaan yang boleh memasukkan kepentingan hak Melayu dan Bumi Putra di negara ini tidak mungkin boleh dilakukan, sekalipun jika DAP mempunyai 148 kerusi di parlimen, kata Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wasdi Dusuki. Saya tertanya-tanya kenapa tiba-tiba ditimbulkan walaupun sehingga DAP memperoleh 148 kerusi parlimen. Adakah perkara ini boleh menjadi kenyataan? Tegasnya, sebarang pindaan perlembagaan membabitkan kedudukan Islam dan Melayu Bumi Putra, yaitu perkara 3 dan 153, perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Ashraf berkata demikian melalui wawancara siri #2 Bongkar Fitnah Islam Terancam yang dimuat naik di FB. Sejak membentuk pakatan kurang mesra selepas perseteruan politik berdekad-dekad, kedua-dua UMNO dan DAP sering mendapati diri mereka berada dalam kedudukan mencabar untuk mewajarkan perkongsian mereka kepada penyokong masing-masing. Kerjasama yang tidak pernah berlaku sebelum ini lahir berikutan keputusan pilihan raya yang berbelah bagi pada PRU 2022 yang menyaksikan tidak ada sebarang gabungan yang menikmati majoriti yang jelas. Agenda negara sekuler DAP dan slogan Malaysian Malaysia sering digunakan untuk mencetuskan ketakutan di kalangan pengundi Melayu Islam, taktik yang digunakan UMNO sendiri pada masa lalu. Sebaliknya, DAP telah sekian lama menuduh UMNO mempromosikan ketaksuban kaum dan agama
serta meningkatkan permusuhan antara kedua-dua parti. Apakah mungkin berlakunya pindaan perlembagaan? Kata Ashraf melontarkan soalan retorik itu semasa temu bual tersebut. Tidak mungkin karena hendak pindah perlembagaan mesti ada 148 kerusi. Di EP hanya ada 40. Mana mungkin untuk memindah perlembagaan? Katanya menjawab soalannya sendiri. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, saya tidak tahu kalau ada isu di antara UMNO dan DAP hari ini. Tapi adakah perkara ini boleh dibangkitkan pada masa-masa akan datang? Lebih-lebih lagi, bagi mendepani pilihan raya umum ke-16. Nah, saudara-saudara, mungkinkah kalau DAP tidak lagi mahu bersama dengan UMNO di dalam kerajaan, mereka akan keluar kerajaan, mereka akan keluar PH. Dan begitu juga sebaliknya UMNO, sekiranya mereka tidak lagi mahu bersama-sama dengan DAP, adakah mereka akan keluar daripada pakatan ataupun daripada kerajaan perpaduan? Ini mungkin menjadi pertanyaan daripada sesetengah penonton hari ini. Saudara-saudara, menurut Anda apa pandangan dan komen Anda?